الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini, pagi Yaumul Thulatha, kita menyambung kembali muzakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Kita dah sampai pada perbahasan adabus siyam, adabu as-siyami, iaitu adab-adab berpuasa. لا ينبغي أن تقتصر على صوم شهر رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفراديس فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدرية وهم في أعلى عليين. Maka Imam Al-Ghazali memulakan syarahan adab berpuasa dengan katanya, tidak sewajarnya kamu hanya fokus berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian kamu tinggalkan berpuasa atau kamu tinggalkan bisnes perniagaan dengan perkara-perkara sunat, dan kamu tinggalkan juga usaha untuk mendapatkan darajat yang tinggi di syurga Al-Firdaus. Al-Firdaus jamak Al-Faradis jamak kepada Firdaus. Wa hiya a'lal jannah, dan ianya merupakan syurga yang paling tinggilah. Dan telah berkata Ka'ab, tidak ada di syurga itu syurga yang lebih tinggi melainkan Jannatul Firdaus. Di dalamnya orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan juga orang-orang yang melarang daripada kemungkaran. Jadi pertamanya Imam Ghazali pesan kepada kita, tidak syamil, tidak molek, tidak wajar kalau kita semata-mata ikhtisar ke atas puasa fardu Ramadan, dan kita tinggalkan bisnes, kita tinggalkan usaha untuk mendapatkan darajat yang tinggi di syurga Firdaus dengan cara perbanyakkan amalan sunat. Okay, fatatahassar idza nazarta. Maknanya kalau kamu tinggal juga perkara sunat, maknanya puasa Ramadan sahaja, sembahyang fardu sahaja. Cuma kat sini bab puasalah, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal atau kamu tidak senang duduk bila mana kamu mati nanti dan kamu tengok kepada tingkatan orang yang berpuasa. Tak, seperti mana kamu tengok al-kawakib ad-durriyah, bintang-bintang yang menyala, bintang-bintang yang bercahaya. Kamu akan cemburu, kamu akan dengki dengan mereka, sedangkan mereka berada di tingkatan yang paling tinggi. Disebabkan apa? Amalan berpuasa. Boleh? InsyaAllah khair. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجزالة الثواب في صيامها يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم ورجب وشعبان. Dan ketahuilah oleh kamu sesungguhnya puasa-puasa ataupun al-ayyam al-fadilah, hari-hari yang mempunyai kelebihan yang disaksikan oleh, yang telah diberitahu oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan hari itu, tentang fadilat hari tersebut.
dan tentang besarnya ganjaran kalau kita puasa hari tersebut? Tak. Maka perkara tersebut terbahagi kepada 3. Mudahnya, hari-hari yang padanya sunat kita puasa, kalau kita puasa banyak dapat fadilat, kelebihan, pahala, ganjaran dan sebagainya, terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, puasa sunat yang berulang setahun sekali. Yang kedua, puasa sunat yang berulang setiap bulan. Yang ketiga ialah puasa sunat yang berulang setiap minggu. Jadi Maulana Syekh memulakan dengan puasa-puasa yang disunatkan pada setiap bulan. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah Yaum Arafah, hari Arafah. Puasa hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah. Disunatkan kita puasa. Li ghairil haji, melainkan orang tu buat haji, maka tak disunatkan bagi dia berbuka, jangan puasa. Sebab apa? Sebab pada hari ke-9 Zulhijjah tu banyak amalan haji yang dia nak buat. Maka kalau dia puasa bimbang, dia tidak mampu buat amalan haji itu dengan sempurna, dengan baik. Maka disunatkan bagi orang yang sedang muhrim haji, tak, pada 9 Zulhijjah itu jangan puasa, malah berbuka. Sunat puasa siapa? Kita yang duduk Malaysia ni, yang tidak pergi buat ihram haji. Okey. Kalau puasa juga pada waktu siang 9 Zulhijjah tu hukumnya apa dia? Khilaful aula lah. Khilaful aula bagi ghairul haji. Bagi orang yang tidak buat, bagi orang apa? Shaumuhu khilaful aula in kana yasilu arafata naharan. Dan puasa orang yang buat haji hukumnya khilaful aula. Kalau dia sampai ke Arafah pada siang hari, hukumnya khilaful aula kalau dia puasa. Okey. Hari Arafah merupakan sebaik-baik hari kerana puasa pada hari itu mengampunkan, mengkafarahkan 2 tahun dosa. Cuma dosa kecil lah. Jadi kalau kita puasa hari Arafah, puasa sehari je, dia mampu mengkafarahkan, membatalkan, menghilangkan, melenyapkan kita punya dosa kecil pada tahun lepas dan ke tahun akan datang. Itu Yaum Arafah. Kemudian wa Yaum Ashura, puasa hari Ashura. Kita boleh baca Ashura dan juga Ashura tanpa apa? Tanpa hamzah di belakang. Bila hari Ashura ni? Hari ke-10 Muharram. Sesungguhnya puasa pada hari itu akan mengkafarahkan ataupun membatalkan, mengampunkan setahun dosa yang telah kita lakukan pada tahun lepas. Dosa kecil lah. Kemudian wal ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis disebut ma min ayamin al-amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah Ta'ala min ayami ashri Dzulhijjah. Inna sawma yawmin minhu ya'lilu siyama sanatin wa qiyama laylatin minhu ya'lilu qiyama laylatil qadri. Okey, hadis gharib. Akhrajahu Tirmizi. Jadi tidak ada hari yang lebih comel, lebih baik di sisi Allah Ta'ala melainkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya puasa pada hari itu menyamai puasa setahun. Dan qiyamul lail pada malam 10 Dzulhijjah menyamai qiyam pada malam Lailatul Qadar. Hadis ni hadis gharib. Boleh? Okey. Terus, wal ashru al-awwal min al-Muharram, dan 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Tadi 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. So nak kita puasa. Ni kena faham moleklah. 10 hari pertama tu mana hari pertama sampai ke 9 lah, ke 10 tak ada puasa raya. Boleh? Wal ashru al-awwal min al-Muharram, 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Okey. Dalam sebuah hadis disebut afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail.
Sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan ialah puasa pada bulan Syahrullahil Muharram, bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat selepas salat fardu ialah salat pada waktu malam. Ustaz sebut sebaik-baik puasa hari Arafah. Sekarang ni Ustaz sebut sebaik-baik puasa ialah puasa bulan Muharram. Di dalam syarah tu dijelaskan sebaik-baik puasa ialah puasa pada bulan Muharram, maknanya selepas daripada Arafah. Jadi sebaik-baik puasa tu bagi bulan Muharram itu ialah selepas daripada Arafah. Maknanya kekal hari Arafah tu dianggap sebagai sebaik-baik hari untuk kita berpuasa. Sebab apa? Dia mengampunkan dua tahun dosa lah. Setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Kemudian wa Rajabun wa Sya'ban. Sunat juga kita perbanyakkan puasa pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban. Cumanya sebahagian sahabat Nabi SAW membenci ataupun tidak suka untuk kita puasa pada bulan Rajab secara keseluruhan, sebulan penuh. Sebab apa? Dia akan menyamai bulan Ramadan. Jadi kalau nak puasa bulan Rajab, puasa kebanyakan hari tapi jangan penuh lah. Kalau nak puasa penuh juga tidaklah haram. Cuma adalah sahabat Nabi yang benci. Sebab kalau puasa penuh Rajab, dia akan jadi sama dengan Ramadan. Kita puasa penuh juga. Okey. Dan Rasulullah SAW perbanyakkan puasa Sya'ban sehingga sahabat menyangka Nabi ini berada dalam bulan Ramadan. Mana seolah-olah tak berbuka. Sedangkan Nabi ada juga hari-hari yang baginda tak berpuasa. Okey. Wa shaumul asyhuril hurum minal fadail. Kemudian Syekh sebut dan puasa bulan-bulan haram termasuk daripada kelebihan-kelebihan yang besar lah. Apa bulan yang haram tu? Wahya Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram wa Rajabu. Ataupun wa Rajabun. 4 bulan ni kita panggil bulan Muharram. Wahidun fardun. Satu bulan daripadanya fardun. Fardun ni maknanya apa? Dia tidak bersambung dengan bulan-bulan yang lain. Rajab. Duduk seorang-seorang dia. Wa salasatun sardun. 3 lagi tu mutatabi'ah. Apa dia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kan bersambung tu. Jadi Rajab duduk berasingan. Maknanya dia dipisahkan dengan bulan yang ghairul Muharram. Adapun 3 bulan lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dia bertali arus lah. Kita panggil bersambung. Okey. Al-Imam Al-Bujairimi menazamkan satu nazam. Dalam nazam tu diterangkan tertib bagi puasa yang paling afdal, kemudian kurang afdal, kemudian kurang afdal, begitu. Apa kata beliau? Wa afdalus syuhuri bil itlaqi syahrus siyami fahuwa dzus sibaqi fa syahru rabbina huwal muharram. Jadi yang pertama ialah puasa pada bulan Muharram. Itu pun selepas hari Arafah sebagaimana telah kita sebutkan. Fa Rajabun, kemudian bulan Rajab. Fal hajjatu al muazzam, kemudian bulan Dzulhijjah. Fa qa'datun, kemudian bulan Dzulqa'dah. Fa ba'dahu Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Wa kullu dza jaa bihi al bayanu. Boleh? Jadi disebut oleh Imam Al-Bujairimi dalam nazam ini, puasa yang paling afdal selepas Ramadan dan kita tambah selepas daripada hari Arafah ialah bulan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban. Itu ikut turutan itu. Wa amma fi syahr. Jadi dah selesai bincang puasa-puasa yang disunatkan dalam setahun. Kita masuk pula puasa-puasa yang disunatkan dalam sebulan. Wa amma fi syahr, adapun hari-hari yang mempunyai kelebihan untuk kita berpuasa pada setiap bulan ialah fa awwalus syahri wa awsatuhu wa akhiruhu. Pada awal bulan ikut kalender Islam lah ni. Pada awal bulan, pada pertengahan bulan dan pada akhir bulan. Pada awal bulan, pada pertengahan bulan dan pada akhir bulan. Sunat kita berpuasa pada awal bulan, pertengahan bulan, lepas tu akhir bulan.
Dalam syarah disebut disunatkan juga menurut Imam Ibn Hajar kita berpuasa pada ayyamus sud, hari gelap. Iaitu pada hari apa? Hari ke-17, 18, hari ke 27, 28, 29. Kalau bulan tu 29, 27, 28, 29. Kalau bulan tu 30, maka 28, 29, 30. Boleh? Ustaz, kalau orang tu puasa start 28, 29. Ayam musud ni. Tak. Jadi baru 2 hari puasa. Esok tu 1 hari bulan. Maknanya bulan tu bukan 30. Dia ingatkan 30. Rupanya hanya 29 hari sahaja. Jadi dia puasa 28, 29. Tak, esok tu bukan 30. Esok tu 1 hari bulan. Maka sunat juga dia puasa 1 hari bulan tersebut. Boleh? Bila dia puasa pada 1 hari bulan tersebut, pada 1 hari bulan tu, dia cover untuk puasa ayam musud. Juga dia cover untuk puasa awal bulan. Jadi dia puasa pada 1 hari bulan, dia cover 2 benda. Pertama, untuk menyempurnakan 3 hari bagi akhir bulan. Yang kedua, untuk menyempurnakan 3 hari bagi awal bulan. Boleh? Jadi kita ulang. Menurut Imam Ibn Hajar, sunat puasa pada ayyamus sud. Apa ayyamus sud? Kalau bulan tu ada 30, maka 28, 29, 30. 3 hari yang terakhir. Kalau bulan tu ada 29, maka kita sebut 27, 28, 29. Okey. Kalaulah terjadi orang tu puasa 28, 29. Dia nak puasa 30. Sebab nak puasa 3 hari yang terakhir dalam setiap bulan. Tiba-tiba bulan tu dia tak perasan. Rupanya ada hanya 29 hari. Maka keesokan tu dah 1 hari bulan. Imam Ibn Hajar sebut puasa 1 hari bulan tersebut. Dan puasa pada 1 hari bulan tersebut tu, dia cover 2 benda. Pertama, sebagai penyempurna 3 hari akhir bulan. Dan juga penyempurna bagi 3 hari awal bulan. Tu boleh. Tu. Boleh? Puasa ni susah lah. Kita bincang buat puasa, kita minum air. Allah Rabbi ya. Tapi tak apalah, kita baca, kita dengar fadilat dia. Adalah rasa nak puasa tu. Tak. Kalau tak, pakai tak puasa, pakai cerah. Jadi kita belajar ni, ada kesan dalam hati. Ada kesan dalam hati. Sekurang-kurangnya kita rasa diri kita ni serba tak sempurna. Sebab apa? Pandai sembang. Tapi buat tak. Wal ayyamul bid, dan hari-hari putih. Dan hari-hari putih. Wahya salisa asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar. Hari putih ni mana hari ketika mana bulan sedang terang. Tadi ayyamus sud, hari yang gelap ketika mana bulan sedang gelap. Tak. Jadi sunat juga kita puasa pada hari putih. Jangan sebut ayyamul bayd, hari-hari telur. Bukan bacaan dia bid, hari-hari putih. Iaitu hari ke-13, 14 dan 15 setiap bulan. Setiap bulan. Boleh? Ustaz, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Sebab apa? Itu ayyamut tasyriq. Tak. Jadi 13 tu Ustaz sebut kat sini sunat puasa. Sedangkan diharamkan ayyamut tasyriq. Hari ke-13 Zulhijjah. Boleh puasa tak? Tak boleh. Sebab apa? Ayyamut tasyriq. Kat sini sebut ayyamul bayd ialah 13, 14, 15. Jadi ada lah yang 13 tu. Terkena pada 13 tu. Maka pada bulan Zulhijjah, hari yang ke-13 kita ganti pada hari yang ke-16. Bulan Zulhijjah, kalau nak puasa ayyamul bayd, kita puasa pada hari apa? 14, 15. Hari ke-13 tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab ianya ialah ayyamut tasyriq. Maka kita puasa pada hari 17. Boleh? Pada hari 16. Pada hari 16.
14, 15, 16. Okey, terus. Wa amma fil usbu'. Kemudian kita masuk puasa-puasa yang disunatkan pada setiap minggu. Fayaumu al-Itsnain wal Khamis wal Jumu'ah. Maka puasa disunatkan pada setiap minggu ialah puasa pada hari Isnin, puasa pada hari Khamis, puasa pada hari Jumaat. Jadi dalam hari-hari ini sunat kita banyakkan amal ibadat. Supaya apa? Supaya digandakan amalan kita. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam memang yataharra ni memerhatikan. Maknanya ambil beratlah untuk puasa pada hari Isnin dan Khamis. Dan Nabi pernah sebut innahuma yauman tu'radu fihimal a'mal fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'imun. Sesungguhnya 2 hari tersebut iaitu hari Isnin dan Khamis ialah hari yang dibentangkan padanya amalan baik. Dibentangkan amalan. Maka aku suka untuk amalan aku dibentangkan sedangkan aku sedang berpuasa. Boleh? Okey. Maksud dibentangkan amalan pada hari Isnin dan Khamis ini dibentangkan amalan secara ringkas, secara ijmal. Maka Nabi suka untuk dibentangkan amalan sedangkan Nabi berpuasa. Ataupun sedangkan aku ni hampir dengan waktu apa? Waktu puasa. Sebab waktu pembentangan amalan berlaku selepas al-ghurub. Iaitu selepas gelincir matahari, selepas terbenam matahari, selepas masuk maghrib. Jadi ketika itu orang tak puasa dah. Nabi pun tak puasa dah bila masuk maghrib. Jadi maksud wa ana shaimun fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun, dan aku suka untuk dibentangkan amalanku sedangkan aku berpuasa, maksud dia. Dan aku suka untuk dibentangkan amalanku ketika waktu yang hampir dengan waktu aku berpuasa. Maksudnya sekarang aku puasa, lepas tu maghrib aku buka, lepas tu dibentangkan amalan. Jadi ketika dibentangkan amalan tu, aku baru je puasa. Gitu lebih kurangnya. Tak? Lepas tu apa faedah dibentangkan amalan ni? Allah Ta'ala kan Allamul Ghuyub, Maha mengetahui segala benda. Faedahnya ialah sekadar untuk menzahirkan keadilan Allah Ta'ala dan juga untuk mendirikan hujjah bagi manusia lah. Kemudian disebut dalam syarah dibentangkan amalan kepada ibu dan ayah dan juga kepada anak-anak pada hari Jumaat. Maknanya kalau ibu kita, ayah kita dah meninggal, amalan kita sebagai anak dibentangkan pada hari Jumaat. Kalau kita sebagai ayah, anak kita dah meninggal, maka amalan kita dibentangkan kepada anak kita pada hari Jumaat. Jadi pembentangan amalan ke atas ibu dan ayah dan juga ke atas anak-anak berlaku pada hari Jumaat. Adapun pembentangan amalan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembentangan amalan ni macam laporan lah, laporan ringkas. Si fulan buat ni. Tak. Pembentangan amalan kepada baginda Nabi pada setiap hari. Adapun pembentangan amalan kepada Allah Taala pembentangan amalan setahun. Pembentangan amalan setahun, maka berlaku pada malam nisfi min Sya'ban. Malam nisfu min Sya'ban, juga malam Lailatul Qadri. Adapun pembentangan amalan secara terperinci, maka ianya berlaku pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Jadi malaikat naik ke langit pada waktu siang dan bentangkan amalan depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga pada waktu malam malaikat naik dan bentangkan amalan kita secara terperinci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dalam syarah lah. Kemudian kita sebut makruh kita puasa Jumaat sahaja tanpa sebarang sebab. Contohnya kita nak puasa sunat mutlak pada hari Jumaat saja, hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebabnya hari Jumaat ni hari untuk kita beribadat, hari untuk kita datang awal ke masjid, hari untuk berzikir, hari untuk mandi sunat Jumaat, hari untuk berkumpul. Maka sunat kita berbuka, maknanya sunat kita tidak berpuasa, supaya kita ada tenaga untuk melakukan amalan ibadat tersebut. Boleh?
Itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ni, nak puasa Jumaat mesti kita gabung dengan apa? Khamis. Khamis Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Adapun puasa Jumaat saja hukumnya makruh, dibenci syarak. Wa tukfaru dhunubus syahr bil yaumi fatukaffaru dhunubul usbu' bi saumin al-itsnain wal khamis wal jumu'ah. Maka Syekh sebut maka diampunkan dosa dalam seminggu disebabkan kita puasa pada Isnin, Khamis dan Jumaat. Jadi dalam seminggu kita buat dosa banyak. Dosa kecil banyak. Maka bila kita puasa Isnin, Khamis, Jumaat, ia mengampunkan dosa-dosa kecil kita tu. Wa tukfaru dhunubus syahr bil yaumi al-awwal min asy-syahri wal yaumil awsat wal yaumil akhir wal ayyamil bid. Dan diampunkan dosa yang kita buat dalam sebulan dengan puasanya kita pada hari pertama daripada awal bulan dan pada hari pertengahan daripada bulan dan juga pada akhir bulan, juga pada ayyamil bid. Ayyamil bid tadi berapa hari bulan? 13, 14, 15 setiap bulan mengikut kalendar Islam. Wa tukfaru. Terus baca lagi. Wa tukfaru dhunubus sanah bi siyami hadhil ayyam wal ashhuri al madhkurah. Dan diampunkan ataupun dianggap sebagai kafarah kepada dosa-dosa yang kita buat dalam setahun bila mana kita puasa bila mana kita puasa sunat pada setiap minggu, pada setiap bulan dan juga pada setiap minggu ataupun setiap bulan tu lah. Boleh? Maka saya sebut apa ni semula. Wa tukfaru dhunubus sanah bi siyami hadhil ayyam wal ashhuril madhkurah. Dan diampunkan dosa yang kita buat dalam setahun bila mana kita puasa sunat yang disunatkan pada setiap minggu, Isnin, Khamis, Jumaat. Juga kita puasa sunat yang disunatkan, yang dituntut untuk kita puasa pada setiap bulan. Pada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, pada ayyamul bid, pada ayyamus sud. Ayyamus sud pada akhir bulan itulah. 29, 28, 29, 30. Ataupun 27, 28, 29. Boleh? Okey. Dalam syarah tu disebut sikit tambih. Adakala berlaku dalam satu hari dua sebab untuk kita berpuasa. Contoh pada hari Arafah. Hari Arafah tu kena hari Isnin. Tak? Tu. Maka kalau kita niat dua-dua, maknanya sahaja aku puasa hari Arafah dan juga hari Isnin, maka kita akan dapat dua pahala. Kalau kita niat satu sahaja aku puasa hari Arafah pada esok hari kerana Allah Ta'ala, maka kita dapat pahala puasa hari Arafah sahaja. Ada pandangan Imam Ramli, katanya kalau tak niat puasa Isnin pun dapat juga pahala puasa Isnin. Boleh, tapi nak hati-hati kita niat dua-dua lah. Sahaja aku puasa sunat hari Isnin dan juga puasa sunat hari Arafah. Jadi kita puasa sehari. Pahala tu dapat dua pahala. Tak pelik lah. Kita ni bertaabun dengan Allah Ta'ala, bukan dengan kawan. Bukan dengan manusia. Boleh? Begitu juga kalau bulan Syawal. Nak puasa 6 sunat. Puasa sunat 6 dalam bulan Syawal. Tak. Dan kita nak gabung dengan puasa qada ni, biasa perempuan lah. Boleh ke tak? Kita sebut boleh, tidak ada masalah. Dan kalau niat dua-dua dapat. Niat satu saja dapat. Menurut sebahagian, dua-dua juga dah dapat. Okay, kemudian musannif iaitu Al-Imam Ghazali berpindah kepada perbahasan yang berkait dengan puasa juga. Iaitu apa? Dia nak bincang tentang al-ma'na al-haqiqi lis-shaum, makna yang sebenar bagi berpuasa. Makna sebenar bagi berpuasa, adakah sekadar meninggalkan lapar dan dahaga ataupun macam mana? Maka Imam Ghazali sebut wala tadhunna idza sumta anna as-shauma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal-wiqa'i faqat. Dan jangan kamu sangka wahai mukallaf bila mana kamu puasa, jangan kamu sangka puasa itu hanyalah meninggalkan makan, meninggalkan minum dan juga meninggalkan bersetubuh. Puasa ni Imam Ghazali sebut bukan sekadar meninggalkan syahwat perut, tak makan, tak minum.
dan bukan sekadar meninggalkan syahwat kemaluan, iaitu tidak bersetubuh, tidak berseronok dengan isteri. Tak. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Kerana sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak ada bagi puasanya melainkan lapar dan dahaga. Jadi daripada pagi sampai ke petang, sampai ke maghrib tak makan, laparlah. Tak minum, dahagalah. Tapi tak dapat sebarang pahala. Sebab apa? Sebab tak jaga mata daripada tengok perkara haram, tak jaga mulut daripada mengumpat, tak jaga tangan daripada menulis benda-benda tidak elok, ataupun buat zalim, memukul orang dan sebagainya, maka tidak sia-sialah pahala puasanya. Boleh? Bal akan tetapi tamamu shaum bi kafil jawarih kulliha amma yakrahu Allah Taala. Malah puasa yang sebenar ialah puasa apa? Puasa yang menjadikan kamu menjaga puasa yang sebenar ialah dengan menjaga seluruh anggota badan. Pendengaran, penglihatan, lidah kita, tangan, kaki. Tak, daripada kita melakukan amma yakrahullahu ta'ala, daripada kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala benci. Boleh? Okey, bal yang bagi ni nak sebut puasa orang yang khusus, iaitu puasa para salihin. Ada 5 faktor lah, ataupun 5 perkara, 5 sifat puasa bagi orang yang salih, saumus salihin ataupun saumul khusus. Bal yang bagi an tahfazal aina anin nadhari ila al makarih. Yang pertama apa dia? Malah hendaklah kamu menjaga mata kamu daripada memandang kepada perkara yang dibenci syarak. Dan juga memandang kepada perkara yang melalaikan hati kamu daripada mengingati Allah Taala. Ini sebarang susah belaka ni. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakahu khawfan min Allah azza wa jalla ataahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Pandangan itu satu racun ataupun satu panah daripada satu panah yang beracun daripada panahan iblis. Siapa yang meninggalkan memandang kepada perkara yang haram kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan kurniakan kepadanya iman, yang dia akan dapati kelazatan iman itu di dalam hatinya. Allahumma rzuqna halawatal iman. Itu yang pertama. Sifat bagi saumus salihin, iaitu menjaga mata. Yang kedua, wal lisana 'an nutqi bima la ya'nik. Menjaga lidah. Menjaga apa? Lidah daripada bercakap benda yang tidak penting bagi diri kamu. Tu. Menjaga lidah daripada cakap perkara yang tidak ada kaitan dengan diri kita. Okay. Jadi bila kita sebut kena jaga lidah daripada bercakap dengan perkara yang tidak ada kaitan dengan hidup kita sebagai Muslim, maka menjadi satu persoalan, apakah perkara yang ada kaitan dengan hidup kita sebagai seorang Muslim? Perkara yang ada kaitan dengan kita, yang penting untuk kita buat ialah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan keselamatan kita di akhirat kelak. Dan juga perkara-perkara yang bersangkut paut dengan daruratul aish. Tu. Makan, daruratul aish ni maknanya perkara-perkara yang kita perlu buat untuk kita hidup di dunia. Untuk menghilangkan lapar, untuk kita mampu berpakaian menutup aurat, dan juga untuk kita mampu menjaga kemaluan daripada perkara-perkara yang tidak elok. Itu semua tu dianggap sebagai apa? Daruratul aish. Jadi perkara yang muhim, penting, atau perkara yang sepatutnya kita sebagai seorang Muslim ambil berat. Pertama ialah perkara yang berkait dengan keselamatan kita di akhirat, dengan ibadatnya, dengan taatnya. Yang kedua ialah perkara yang terhenti padanya kehidupan yang selesa lah kita sebut, ataupun yang apa? Yang selamat. Jadi kita bekerja untuk makan, cari duit untuk pakai baju,
Cari duit untuk apa? Duduk di rumah, bayar sewa rumah dan sebagainya. Tak. Tapi disebut dalam kitab daruratu hayati. Pada perkara yang daruri dalam kehidupan kita. Bukan perkara yang lebih daripada kadar tersebut. Kita hari ini terlalu jauh lah daripada perkara ni. Okey. Khair insyaAllah. Kemudian perkara yang ketiga, sifat bagi saumus salihin ataupun saumul khusus ialah wal udhuna ay an tahfaza al udhuna an al istima' ila ma harramahu Allah taala fa innal mustami'a syarikun lil qaili wa huwa ahadul mughtabin. Perkara ketiga ialah kita jaga telinga kita daripada mendengar kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Kerana sesungguhnya orang yang mendengar tak berkongsi dengan orang yang bercakap. Jadi member mengumpat, kita tak mengumpat, kita dengar kawan tu mengumpat. Kita dengan dia sama level, sama naik. Faham tak? Sebab tu Syekh sebut wahwa ahadul muqtabin. Orang yang mendengar itu juga dia akan sebagai orang yang mengumpat ataupun muqtabaini. Boleh? Jadi disebut satu kaedah, setiap perkara yang haram didengar, setiap perkara yang haram disebut, haram didengar. Jadi mengumpat tu, memaki hamun, mengejek. Tak, itu perkara yang diharam diucapkan oleh orang Islam. Maka perkara tersebut haram kita dengar. Setiap perkara yang haram disebutkan, dilontarkan, diucapkan, maka haram juga kita mendengarnya. Boleh? Okey. Wa kadzalika ini masih dalam poin yang ketiga lah, iaitu sifat bagi saumus salihin. Wa kadzalika takufu jami' al-jawarihi kama takufu al-batna wal farja. Begitu juga hendaklah kamu menjaga seluruh anggota tubuh badan kamu daripada perkara yang dilarang oleh syarak, sebagaimana kamu menjaga perut dan juga kemaluan kamu daripada melunaskan syahwat keduanya. Maknanya kita tak makan, tak minum, tak bersetubuh pada siang Ramadan. Begitu juga jagalah seluruh anggota badan kamu yang lain. Yang lain daripada apa yang tadi disebutkan, iaitu mata, lidah dan juga telinga. Okey, baca lagi. Fa fil khabari, dalam sebuah hadis dia sebut hadis ni rasanya ada dua. Hadis dhaif, hadis dhaif. Syekh Al-Qari sebut dalam Al-Masnu' fi ma'rifati al-hadis al-mawdu' la yu'raf lahu aslun bihadha al-lafzi. Ala kulli hal hadis dhaif lah. Pernah tinggi pun dhaif hadis ni. Apa dia hadisnya? Khamsun yufattirna as-sa'ima al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminu al-kadhibatu wan-nadharu bi syahwatin. 5 perkara membatalkan puasa. Yang pertama al-kadhib. Kadhib ini menipu. Wal-ghibah, mengumpat. Wan-namimah. Namimah ni mengadu domba. Wal-yamin al-kadhibah ataupun al-yaminul ghamus. Sumpah yang menipu. Kita tak buat, kita bersumpah, beritahu kita buat. Kita buat, kita bersumpah, kita nafikan yang kita ni buat. Wan-nadharu bi syahwah, dan juga tengok dengan syahwat kepada perkara yang haram. 5 perkara ni disebut dalam hadis dhaif membatalkan puasa. Okay, batal puasa tu batal puasa betul ke atau membatal pahala puasa? Maka wujud khilaf. Yang dipegang oleh Sayyidatina Aisyah dan juga Al-Imam Ahmad, mereka mengatakan yang batal tu batal puasa. Maknanya kalau mengumpat batal puasa. Kalau menipu batal puasa, kena qada lah nanti. Tapi di sisi mazhab al-Imam Syafi'i dan juga ashab Imam Syafi'i,
Yang batal kat sini bukan puasa tu, tapi pahala puasa. Dengan makna kalau kita puasa dan kita mengumpat, tak kita mengadu domba, puasa tu sah. Tak perlu qada dah nanti. Cuma pahala puasa tak ada. Itulah. Tadi khilaf kat situ. Okey. Terus. Waqala sallallahu alaihi wasallam innama as-sawmu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath. Fala yarfath. Ataupun fala yarfus boleh juga. Wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Dalam sebuah hadis yang lain disebut sesungguhnya puasa-puasa tu ialah junnah, pendinding diri daripada melakukan maksiat. Ianya mampu melemahkan tubuh badan. Bila lemah tubuh badan, tidak ada nafsu lah untuk buat maksiat. Maka bila mana salah seorang daripada kamu puasa, fala yarfus. Maka jangan apa? Jangan yarfus. Maknanya jangan bercakap dengan percakapan yang jelek, yang jijik, yang kotor. Wala yafsuq. Tak, jangan buat satu perkara yang menyebabkan kamu dihukum sebagai fasik. Tak, tu. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan buat zalim. Wala yajhal. Dan jangan buat perkara yang apa? Yang dibuat oleh orang-orang yang bodoh. Menjerit tak tentu hala. Tak, hina orang ataupun perbodohkan orang. Tak, jangan. Fa ini mur'un qatalahu, kalau ada, maka kalau ada orang yang nak bunuh kita, nak bergaduh dengan kita, aw syatamahu, ada orang nak hina kita, kritik kita, ejek kita, sedangkan kita sedang berpuasa, maka falyakul, katakan dengan lidah ataupun dengan hati. Ada perincian ulama lah. Kalau kita ni puasa sunat, kita sebut dalam hati, takut timbul riak. Kalau kita sebut inni shaim dengan lidah, orang lain tak puasa, kita seorang puasa. Kalau kita puasa wajib, sebut sahaja dengan mulut inni shaimun. Itu pun kalau tidak bimbang riak lah. Kalau bimbang riak juga, sebut dalam hati saja inni shaimun. Aku sedang berpuasa. Sebagai munabbih lah. Bila kita sebut aku puasa, maka hati tu cuba kawal daripada untuk sama-sama bergaduh dengan dia. Boleh? Itu sifat yang ketiga bagi saumu as-salihin ataupun saumul khusus. Sifat yang keempat bagi saumul khusus ialah disebut selepas tu, thumma jatahid an tuftira ala ta'amin halal wala tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla laylah. Fala farqa idza istawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu duf'ataini fi daf'atin wahidah. Wa innamal maqsudu bis-siyam kasru syahwatika wa tad'ifu quwwatika littaqwa biha 'ala at-taqwa. فإذا أكلت عشية ما تداركت به فاتك ضحوة فلا فائدة في صومك وقد ثقلت عليك معدتك وما وعاء أبغض إلى الله تعالى من بطن ملئ من حلال فكيف إذا ملئ من حرام. Jadi perkara keempat yang kita sebut sebagai sifat saumus salihin ialah Imam Ghazali sebut, dan berusahalah kamu untuk berbuka dengan makanan yang dengan makanan yang halal, dengan makanan yang halal. Okey. Boleh? Perkara yang kelima, perkara yang terakhir yang dianggap sebagai saumus salihin, sifat saumus salihin ialah wala tastakthir, dan jangan kamu perbanyakkan makan. Fatazid ala ma ta'kuluhu kulla lailah. Jadi jangan kamu perbanyakkan makan lebih daripada apa? Lebih daripada hari-hari yang biasa. Jadi sebelum ni malam makan Ramadan sepinggan makan. Tapi masuk bulan Ramadan 2 pinggan. Okey, apa 2 pinggan tu? Qada. Tak. Zuhur tadi aku makan ke tak tengah hari? Tak kan? Jadi kali ni aku makan 2 pinggan lah. Untuk zuhur, untuk makan tengah hari dan juga untuk malam. Tak, qada balik. Nak lagi ganas 3 pinggan. Mula-mula start dengan roti canai, teh tarik potong kaki tu. Kemudian
tengah hari, contohlah nasi ayam. Ayam berempah. Malam, makan apa? Makan daging salai, nasi daging salai. Jadi dia mula dengan ni dulu. Sebab qada apa? Qada untuk subuh, untuk sarapan. Dia niatlah sahaja aku makan ini sebagai qada untuk makan sarapan pagi. Lepas tu tengah hari, lepas tu malam. Itu lagilah ganasnya, lagilah dicela. Jadi Imam Ghazali sebut kalau kita puasa, makan malam tu ketika berbuka jangan kamu gandakan lebih daripada makan-makan kamu sebelum ni. Maknanya kalau sebelum ni makan sebulan, makan apa? Makan sepinggan, kali ni pun makan sepinggan sajalah, tak perlu tambah. Fala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidah. Dan tidak ada beza. Bila mana kamu selesaikan ataupun kamu makan sebelum ni 2 pinggan tapi 2 kali. Zuhur dengan isyak. Zuhur dengan maghrib contoh. Tapi hari ni kamu makan 2 pinggan juga, cuma waktu maghrib sahaja. Sebab tadi nak makan pagi puasa. Imam Ghazali sebut tak ada beza. Tak ada beza kamu ni puasa dan juga tidak berpuasa, tak ada beza. Wa innamal maksud, sedangkan maksud puasa itu ialah bakasru syahwatik, menghancurkan, mematahkan nafsu kamu, atad'ifu quwwatik, dan melemahkan kekuatan kamu. Untuk apa tu? Litaqwa biha ala taqwa, supaya bila nafsu lemah, kekuatan badan pun lemah, maka kita mudah untuk buat amal ibadat. Boleh? Fa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka, apa tu semula? Fa idza akalta ashiyatan tu menebak lil ghurub, bila mana kamu makan selepas daripada maghrib, makanan yang kamu terlepas ketika waktu zuhur, tak, maka Imam Ghazali sebut fataka dhahwatan. Tak. Bila mana kamu makan selepas daripada maghrib, makanan ma tu jatuh ke atas ta'am. Fa idza akalta ashiyatan ta'aman tadarakta bihi ma fataka dhahwatan. Maknanya kalau kamu makan ketika maghrib tu 2 pinggan. 1 pinggan untuk maghrib, 1 pinggan untuk apa? Untuk waktu zuhur, fala faidata fi shaumi. Tidak ada faedah lah puasa kamu tu. Tak. Kerana apa? Faqad saqulat alaika ma'idatu. Sebab apa? Ketika itu kamu punya perut dah buncit, dah penuh. Bila penuh ni nak sembahyang tarawih pun malas. Tak. Kalau sembahyang pun 2 rakaat, lepas tu balik. Nak bangun malam pun susah. Itulah kalau dah kenyang sangat ni. Boleh? Tu. Jadi itu 5 sifat bagi saumus salihin. Kita cubalah untuk beramal insya-Allah. Wa ma wi'a'un abghadha ila Allah Ta'ala min batnin muli'a min halal fa kaifa idza muli'a min haram. Maka Imam Ghazali pun teruskan lagi bicaranya dengan berkata, tidak ada bekas yang lebih dibenci Allah Ta'ala bila mana dipenuhi bekas itu melainkan perut. Tu. Semula tidak ada bekas yang paling dibenci Allah Ta'ala bila mana bekas itu dipenuhkan dengan perkara yang halal melainkan perut. Bagaimana pula kalau perut itu diisi dengan perkara yang haram. Tak, dalam syarah tu disebut oleh Al-Imam Al-Azizi, bila perut penuh ni, dia mengundang kepada kebinasaan sudut agama dan kebinasaan pada sudut dunia. Sudut agamanya malas lah. Nak sembahyang malas, nak beribadat malas belaka, kenyang sangat. Tak. Adapun kemudaratan pada sudut dunia, sakit. Kebanyakan punca penyakit bermula daripada perut. Tak. Sebab tu orang tua-tua dulu sihat molek. Sebab dia tidak ada makanan sangat dia nak makan. Dia tidak ada apa? T-Life. Dia tidak ada apa? Cool Block. Air-air yang harga Yahudi walaupun duduk di Malaysia tapi harganya Yahudi. Harga RM13, RM10. Ada apa nama dia? Boba apa nama tu? Tak. Zaman tu tak ada. Jadi mereka sihat molek badan. Segar molek, makan tumbuh-tumbuhan. Kita makan belaka, telan belaka. Tak. Tu. Sebab tu banyak penyakit. Jadi sama-sama jaga kesihatan insya-Allah. Makan juga benda-benda yang berkhasiat seperti madu, habatus sauda.
Gam Arabic. Itu bukan iklan tu. Baca terus. Fa idza arafta ma'na as-shaum fastakthir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadat wa miftahul qurubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Bila mana kamu dah tahu makna bagi puasa, makna sebenar bagi berpuasa, maka cubalah perbanyakkan puasa sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya puasa itu asas kepada ibadat dan pintu kepada qurubat. Pintu kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kursi, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan itu digandakan dengan 10 kebaikan sehingga 700 kebaikan. Sembahyang pahalanya boleh naik sampai 7 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Melainkan puasa, sesungguhnya puasa itu bagi aku. Makhluk aku, hamba aku, puasa untuk aku, dan aku sendiri yang akan membayar ganjaran puasa tersebut. Orang tanya, ustaz, dah solat tadi, sedekah tadi, siapa dia yang bayar? Siapa dia yang bagi ganjaran? Allah juga yang bagi ganjaran. Cuma beza kat sini apa? Pada sudut puasa, sedekah, Allah Ta'ala sebut siap-siap dah. Tak, pahalanya 10 sampai 700. Tapi puasa ni tidak ditetapkan secara ta'yin, secara muayyan. Mana boleh lebih daripada 700, naik sampai 7,000, 7 juta tu,